Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jainatul Ajila binti Bakri daripada Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak secara Islamik. Nombor matrik saya ialah PID 21301. Tajuk pembentangan saya pada kali ini ialah isu semasa keterampilan dan keupayaan pendidik. Pertama sekali saya akan terangkan tentang definisi keterampilan dan keupayaan. Keterampilan bermaksud kemampuan pendidik dalam menyampaikan isi pelajaran seperti penguasaan bahan pelajaran dan memilih kaedah yang betul bagi pembelajaran yang berkesan dan cekap. Keupayaan pula bermaksud kebolehan atau kemampuan seseorang untuk melakukan atau mencapai sesuatu. Seterusnya ialah jenis-jenis keterampilan. Jenis keterampilan sebenarnya ada 8. Tetapi saya akan terangkan hanya 3 jenis keterampilan, iaitu yang pertama keterampilan bertanya, yang kedua ialah keterampilan menjelaskan dan yang ketiga ialah keterampilan membuka dan menutup kelas. Yang pertama ialah keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya ialah di mana pendidik akan bertanya soalan kepada pelajar mengenai topik yang dipelajari. Pertanyaan yang diberikan sebenarnya bertujuan untuk mendorong pelajar mencari jawapan. Keterampilan bertanya ini penting kerana soalan yang diberikan pendidik dapat meningkatkan penglibatan pelajar di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadinya pelajar akan menjadi lebih aktif semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Ia juga dapat mengelakkan pelajar ni daripada merasa jemu. Secara tak langsung, ia juga dapat menguji pengetahuan sedia ada pelajar. Yang seterusnya ialah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan ialah kemahiran pendidik menyampaikan maklumat yang telah disusun sebagai satu unit agar pelajar mudah untuk memahaminya. Maksudnya pendidik akan sampaikan maklumat yang telah diringkaskan atau disusun dengan betul dan sampaikan kepada pelajar supaya pelajar tu mudah untuk faham. Yang kedua ialah penjelasan yang disampaikan haruslah sesuai dengan perwatakan pelajar, penerangan dan soal jawab secara selang-seli. Kalau boleh, bila nak menjelaskan, pendidik boleh buat dengan cara mula-mula soal jawab, kemudian terangkan. Mula-mula soal, kemudian terangkan, contohnya macam mula tanya kenapa dia terjadi dan kemudian terangkan macam mengapa ia terjadi dan bagaimana ia terjadi. Yang ketiga ialah penerangan hendaklah disertakan dengan contoh-contoh konkret, hubung dengan kehidupan seharian dan bermakna. Pendidik boleh terangkan dengan cara memberikan contoh-contoh yang pelajar boleh lihat dengan mata kasar dan ataupun pendidik boleh hubung kait dengan kehidupan seharian. Bila pendidik hubung kait dengan kehidupan seharian, pelajar dapat melihat dengan lebih jelaslah apa yang ingin disampaikan ataupun apa yang dipelajari. Seterusnya ialah keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Pembuka pelajaran ialah penting kerana ia dapat pembukaan pelajaran ini penting untuk menarik tumpuan pelajar terhadap apa yang akan dipelajari pada hari tersebut. Dan pembukaan pelajar seeloknya hendaklah menarik perhatian, menjana motivasi dan penghargaan. Penutup pelajaran pula, komponennya ialah merumuskan, membentangkan rancangan pengajarannya seterusnya atau ajukan soalan agar pelajar ni timbul rasa ingin tahu tentang topik yang seterusnya. Yang kedua ialah diakhiri dengan doa. Seeloknya lepas habis kelas, kita akhiri dengan doa agar apa yang dipelajari atau apa yang diajari tadi berkat. Dan yang ketiga ialah menutup kelas dengan penuh semangat. Yang seterusnya ialah tentang keupayaan pendidik. Yang pertama ialah keupayaan pendidik dalam bahan bantu mengajar. Yang pertama ialah cekap dalam menguruskan atau menerangkan cara penggunaan bahan bantu mengajar. Bila pendidik ini cekap dalam mengurus atau terangkan cara penggunaan bahan bantu mengajar, ia akan dapat membantu pelajar memahami konsep bahan bantu mengajar tersebut. Jadi sesi pengajaran akan menjadi lebih mudah, cepat dan menarik. Yang seterusnya ialah
Bahan bantu mengajar yang disediakan menarik. Okey. Bila bahan bantu mengajar yang disediakan menarik, pelajar akan jadi lebih tertarik untuk belajar dan sesi pembelajaran akan menjadi lebih seronok serta ia boleh membantu para pelajar ni mencapai objektif pembelajaran yang telah dirancang. Okey, yang kedua ialah keupayaan pendidik dalam merancang aktiviti. Yang pertama, merancang aktiviti ini sebenarnya ia membantu pendidik untuk mengeskan kelemahan atau masalah yang dihadapi dan segera untuk memperbaikinya. Maksudnya bila pendidik tu dapat keskan kelemahan atau masalah yang dibuat pada waktu tu, dia akan terus dapat baiki sebab dia dah ada perancangan aktiviti. Yang kedua ialah menjadikan pengajaran atau pembelajaran lebih teratur. Bila kita dah rancang aktiviti awal-awal ni, mestilah pengajaran atau pembelajaran kita akan jadi lebih teratur dan tersusun. Yang terakhir sekali ialah rumusan. Jadi sebagai seorang pendidik, kita hendaklah menjadi seorang yang kreatif dalam mengajar dan melakukan aktiviti agar proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih meronokkan kepada kanak-kanak. Pendidik mestilah menggunakan apa yang telah dipelajari melalui kursus atau latihan yang pernah disertai sebelum menjadi pendidik. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Maaf atas kekurangan.